Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bih dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Muka surat 49. Dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang bersendirian. Tidak ada sekutu baginya, di tangannya segala kebaikan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran yang menampakkan, yakni jalan yang lurus. Ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghafar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, Tuhan yang maha gagah lagi mengampuni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah, dan Allah maha besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Maha suci Allah Ta'ala lagi maha bersih, yakni Tuhan kami dan Tuhan malaikat dan Jibril. Keenam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah dengan segala pujian, maha suci Allah yang maha agung. Ketujuh, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah wal maghfirah. Aku meminta ampun akan Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia, iaitu Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri. Aku memohon kepadanya akan taubat dan keampunan dosa. Kelapan, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang Engkau berikan karunia, dan tidak yang memberi karunia bagi apa yang engkau halang, dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa sahaja yang Engkau putuskan, dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Kesembilan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kesepuluh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat dengan berkat disebut namanya oleh sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit, supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Dan hendaklah engkau lazimkan, yakni mengekali akan zikir ini.
Dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari, kerana disebutkan di dalam hadis bahawa amalan seperti ini, iaitu berzikir setelah sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelah oleh sebarang percakapan, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam fasal ini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali memberikan kita beberapa zikir untuk diamalkan, iaitu diberikan beberapa amalan untuk diamalkan bagi mereka-mereka yang belum ada zikir harian yang diamalkan. Adapun mereka-mereka yang sudah mempunyai zikir harian, yakni boleh tetapkan dengan perkara dengan apa yang diamalkan, ataupun bagi mereka yang sudah melazimi ratib, sebagai contoh ratib al-haddad, ratib al-atas, ataupun wirdul latif dan sebagainya, maka sama ada boleh ditambah kalau ada waktu daripada apa yang dilazimi, ataupun bila ada waktu lapang, ada waktu kosong, maka boleh ditambah dengan apa yang diberikan oleh Imam Ghazali. Adapun orang yang tidak ada apa-apa zikir yang mereka lazimi setiap hari, maka boleh diambil daripada apa yang dicadangkan oleh Imam Ghazali. Antaranya yang pertama tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini juga kita baca 10 kali selepas solat subuh dan 10 kali selepas solat maghrib, yang mana ianya mempunyai manfaat dan ganjaran faedah yang banyak. Antaranya juga la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Perkataan al-malik di sini adalah yang memiliki daripada kekuatan dan kerajaan. Al-mubin adalah yang menzahirkan bagi manusia jalan yang lurus untuk menuju kepada hidayah. Naam. Jadi la ilaha illallahul haqqul mubin, hul malikul haqqul mubin, ini juga antara zikir yang baik. Walhasil kesemuanya yang dianjurkan oleh Imam Ghazali adalah baik. Akan tetapi apabila kita mengetahui daripada faedahnya, baru kita akan mudah terdorong untuk melakukannya. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Al-wahid, la ilaha illallah, tidak ada zat yang layak untuk disembah melainkan Allah, yang bersifat al-wahid, merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Asma'illahil Husna. Al-wahid itu apa? Alladzi la yanqasimu wa la musyabahata bainahu wa baina ghairihi. Al-wahid, yang maha esa ni, yang mana tidak boleh dibahagikan, tidak boleh dipecahkan, wala musyabahah, dan tidak ada persamaan daripada mana-mana sudut di antara Allah dan juga di antara selainnya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai daripada zat Allah Subhanahu wa taala, wala sifat wala asma. Dan al-qahar, al-wahidul qahar, al-qahar ini yang maha seakan-akan yakni memaksa setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang akan berlaku. Tidak ada orang yang mampu untuk melarikan diri daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah bersifat al-qahar. Al-aziz, yang mulia, yang maha agung. Al-ghalib, yang mana orang yang mulia itu sentiasa menang. Wa makna al-ghaffar, makna al-ghaffar, Allah Subhanahu wa taala dalam Asma'illahil Husnanya juga bernama al-ghaffar. Apa makna al-ghaffar? Al-ghaffar daripada segi bahasa itu adalah yang maha mengampun. Pengampunan Allah ni bagaimana? Iaitu Allah Subhanahu wa taala, antara tanda-tanda nak berikan pengampunan kepada hamba-Nya adalah dengan menutup daripada kesalahan, keburukan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Yani Allah Subhanahu wa taala apabila menutup keaiban kita, keburukan kita, kesalahan-kesalahan kita, adalah kerana ingin memberikan masa kepada kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yakni kalau tak ditutup aib itu, khalas, kita akan dimalukan. Yakni buat sekali terus dimalukan dengan keaiban ataupun kesalahan yang kita lakukan. Yang mana kita tak suka kalau orang tahu daripada keaiban kita, kesalahan kita. La ilaha illallah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan menzahirkan keburukan hambanya pada kali yang pertama. Iaitu kalau pertama kali dibuat, dimaafkan, dilepaskan. Kali kedua, ketiga pun mungkin dilepaskan. Akan tetapi setelah beberapa kali diberi peluang, tidak, dan mungkin orang itu akan tertangkap. Akan tetapi pada kali pertama dan kedua, kebiasaan tidak akan dihukum terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak dizahirkan terus oleh Allah, kerana Allah ini bersifat Al-Ghaffar, sabaqat rahmatuh ghadabuh, iaitu kerahmatan Allah itu mendahului daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini antara khususiyah, antara kelebihan daripada kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak menutup daripada keaiban kita, maka tak ada orang yang akan bersalaman dengan kita, ingin berkawan dengan kita, ingin mengahwinkan anak mereka kepada kita. Akan tetapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi daripada keaiban tersebut, memberikan kita masa untuk bertaubat, memberikan kita masa dan peluang untuk berubah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita berubah dan sebagainya, maka kita mendapat daripada peluang tersebut. Itu daripada perkara-perkara di dunia. Al-Ghaffar, yakni Allah bersifat Al-Ghaffar di dunia adalah untuk memberi kita peluang untuk bertaubat. Dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu pengampunannya di waktu malam agar supaya orang-orang yang berbuat maksiat di waktu siang dapat bertaubat di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan juga membuka pintu taubatnya di waktu siang agar supaya orang-orang yang bermaksiat di waktu malam dapat bertaubat. Dan pintu taubat ini akan sentiasa terbuka sehinggalah matahari itu terbit daripada sebelah barat ataupun ruh itu telah sampai di halqum. Apabila ruh sudah sampai di halqum ataupun matahari sudah terbit di waktu barat, di sebelah barat, maka pintu taubat itu telah tertutup. Itu daripada perkara-perkara di dunia. Wa tarkul mu'akhadhah, dan sifat al-Ghaffarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan tidak membalas daripada kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, iaitu Allah memberi pengampunan lalu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat pemaaf, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat maha mengampun, sehingga kan apabila seorang hamba itu benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taubatnya kepada Allah, maka akan dilupakan segala dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencatat, ataupun ada perkara-perkara yang mencatat daripada dosa-dosa kita, iaitu malaikat yang mencatat, tempat mencatat, waktu mencatat, anggota tubuh badan kita mencatat segala kesalahan yang kita lakukan, perkara-perkara makhluk Allah yang berada di sekeliling orang yang melakukan kemaksiatan itu mencatat daripada apa yang dilakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dan juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi daripada perbuatan kita. Akan tetapi apabila seorang hamba itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dihapuskan, akan di-delete, di-wipe out memory daripada mereka-mereka yang mencatat ini. Makhluk-makhluk yang mencatat di sekeliling kita ini, segala memorinya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu seakan-akan baru dilahirkan daripada perut ibunya. Itu bagi orang-orang yang benar-benar jujur dalam taubatnya, dan orang yang menyempurnai daripada syarat-syarat taubat, iaitu benar-benar kesal atas apa yang dilakukan, berazam untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut, dan menjauhi daripada asbab-asbab yang akan menyebabkan dia terlanjur dalam melakukan perkara tersebut. Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Ghaffar. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala juga badilul hasanat badilus sayiat ilal hasanat, iaitu dan Allah terkadang bersifat maha pemurah, sehingga dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba yang benar-benar jujur bertaubat itu ditukar dosa itu menjadi pahala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menukarkan dosa tersebut menjadi pahala. La ilaha illallah. Naam. Kemudian
zikir yang seterusnya yang disebutkan di sini, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dicantumkan dua zikir, iaitu al-baqiyatus salihat, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang mana dalam athar disebutkan bahawa zikir ini adalah khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa ianya lebih baik daripada apa-apa yang terkena daripada terbitnya matahari di atas muka bumi ini. Maksudnya mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini lebih baik daripada apa-apa yang terkena cahaya matahari. Bangunan yang tinggi, apartmen, rumah besar, kapal terbang, apa-apalah yang menjadi perkara-perkara yang kita minat di atas muka bumi ini, maka subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini lebih mulia, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa-apa perkara yang terdapat di atas muka bumi ini. Naam. Dan kemudian disebutkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini merupakan kanzun min kunuzil jannah. Ianya merupakan daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam riwayat disebutkan ianya akan mengubati daripada 99 penyakit, dan penyakit yang paling ringan adalah alham, kerisauan. Mana kita hidup zaman sekarang ni macam-macam kita risaukan penyakit, risaukan duit, risaukan kesihatan, risaukan macam-macam benda yang kita risau. Maka dengan membaca daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, perkara yang paling ringan dia akan hapuskan, akan mengubati daripada kerisauan, stres. Naam, itu daripada yang keempat. Kemudian yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, yang mana subuh dan kudus ini merupakan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbezaan di antara subuh dengan kudus? Kerana kedua-duanya itu adalah bermakna maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci, maha bersih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ulama, perbezaan di antara at-tasbih iaitu subuh dengan at-taqdis iaitu kudus, iaitu kita memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala ada dua cara. Maka tasbih itu dengan perbuatan, sama ada dengan kita membaca zikir ataupun dengan melakukan ketaatan apa-apa jenis ibadah kepada Allah, itu pada hakikatnya kita mensucikan, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun at-taqdis, mensucikan Allah juga, tapi ianya melalui akal fikiran kita, iaitu kita mempelajari daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya kita mengetahui akan kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi. Naam. Kerana tanpa ilmu, khususnya yang terkait dengan akidah ataupun sifat 20 dan sebagainya, tanpa ada ilmu-ilmu tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk mensucikan Allah melalui akal fikiran kita, melalui ilmu kita dengan sebenar-benarnya. Rabbul malaikati ruh, yang memiliki ataupun Tuhan kepada al-malaikah dan ar-ruh. Disebutkan di dalam satu riwayat bahawa ma min sabahin yusbihul ibadu fihi illa wasarikhun yasrakh. Tidak ada satu pagi melainkan akan ada hamba yang akan melaungkan, membuat satu pengumuman, ayyuhal khalaiq sabbihu al-malika al-qudusa rabbal malaikati war ruh. Akan ada orang yang membuat pengumuman di langit dengan mengatakan, wahai makhluk, sekalian makhluk, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, Raja yang maha suci dan Tuhan kepada al-malaikah dan ar-ruh. Disebutkan di sini bahawa ar-ruh, seperti yang kita tahu daripada surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ar-ruh ini sebahagian mengatakan ataupun kebanyakan ulama mengatakan ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Adapun pendapat yang lain mengatakan ar-ruh adalah malaikah, satu kumpulan ataupun satu jenis malaikah yang sangat besar. Disebutkan bahawa kepalanya berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala dan kakinya berada di 7 petala bumi. Nak mengatakan betapa besarnya malaikat ini, kakinya di 7 petala bumi dan kepalanya itu di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Walahu alfu ra'sin, mempunyai 1000 kepala. Kullu ra'sin a'zam minad dunya, setiap daripada kepala malaikat ini lebih besar daripada dunia.
Wa fi kulli ra'sin alfu wajhin. Setiap kepala itu mempunyai 1000 muka, dan setiap muka itu mempunyai 1000 mulut, dan setiap mulut itu mempunyai 1000 lidah yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kulli lisanin alf naw' min at-tasbih. Dan setiap lidah itu memuji daripada 1000 jenis pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li kulli lisanin lughah la tushbih lughatun ukhra. Dan setiap lidah itu mempunyai bahasa yang berbeza dengan lidah yang lain. Fa idza fataha afwahahu bitasbih kharratil malaikatu samawati sajdan makhafatan an tuhriqahum anwaru afwahih. La ilaha illallah. Apabila malaikat ini membuka daripada mulutnya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat yang berada di 7 petala langit akan jatuh bersujud, takut terbakar dengan cahaya yang keluar daripada lidah malaikat ataupun mulut malaikat ini. La ilaha illallah. Ni yang ini nak menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa banyaknya malaikat-malaikat ataupun makhluk-makhluk yang bertasbih. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu perkara ataupun makhluk melainkan mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kamu tidak memahami daripada tasbih yang mereka ucapkan. La ilaha illallah. Dan bila kita merasakan bahawa setiap makhluk yang berada di sekeliling kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan betapa rendahnya kita ataupun berapa teruknya kita, berapa lalainya kita, betapa kita ini lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makhluk-makhluk yang berada di sekeliling kita ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu yang kelima. Yang keenam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini merupakan tasbih yang sangat ringan, akan tetapi sangat besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis kalimatan khafifatan. Imam Bukhari rahimahullah meletakkan hadis ini hadis yang terakhir di dalam kitabnya. Kalimatan khafifatan ala lisan. 2 perkataan yang sangat mudah untuk disebut oleh lidah. Thaqilatan fil mizan, yang sangat berat di atas neraca timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Habibatan ila Rahman, yang sangat disukai oleh Ar-Rahman. Yang dimaksudkan yang disukai itu adalah orang yang membaca daripada subhanallah bihamdihi ini, subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini akan disayangi, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatan ila Rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Satu zikir yang mudah untuk kita nak amalkan, yang mana akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi ditanya apa akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana pemberian itu mengikut kemampuan seseorang. Pemberian ataupun hadiah itu mengikut kadar kemampuan seseorang. Maka kalau yang memberikan itu adalah Allah yang maha kaya, yang maha agung, maka kita tak boleh nak bayangkan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sentiasa mendapat pemberian yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dalam hadis lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan tertanam untuknya pohon kurma di dalam syurga. Kemudian yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubah. Naam. Itu juga jelas kita memohon taubah kepada Allah. Yang ke-8, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita ini juga dibaca selepas solat, antara zikir ataupun doa yang dibacakan selepas solat. Yang mana ianya kalau kita baca dengan mengetahui daripada isi kandungannya, mengetahui daripada maknanya, kita akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Apa dia? La mani' lima atait. Ya Allah, tidak ada orang yang mampu untuk menahan pemberian kamu.
Apabila Allah ingin memberikan kepada kita, maka tak ada orang yang mampu untuk menahan pemberian Allah. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tak ada orang yang boleh nak beri kepada kita apabila Allah dah tetapkan pemberian itu terhalang daripada kita. Jadi kita akan berada dalam keadaan tenang. Apa-apa yang kita dapat ini adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang belum sampai ataupun yang tidak sampai kepada kita juga merupakan daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Kadang-kadang kita mohon doa, kita nak apa yang kita rasa terbaik untuk kita, akan tetapi Allah memberikan apa yang terbaik mengikut pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas dan maha meliputi. Wala radda lima qadait, dan tidak ada orang yang mampu untuk menahan daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada kekayaan daripada orang kaya yang boleh memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi manfaat di sisi Allah hanyalah amal kebajikan yang diterima oleh Allah, iaitu currency, mata wang yang diterima di negeri akhirat adalah ketaatan, amal kebajikan yang diterima oleh Allah. Selain daripada itu tidak diterima. Ringgit Malaysia ke, pound ke, Singapore dollar ke, apa-apa jenis mata wang tidak diterima di sisi Allah kecuali amal ketaatan yang diterima oleh Allah. Maka usaha kita di atas muka bumi ini adalah bagaimana nak mendapatkan amal ketaatan, amal kebajikan yang diterima oleh Allah, yang Allah terima. Adapun nak buat ketaatan itu tak berapa sukar, akan tetapi nak buat amal ketaatan yang bersih daripada riak, bersih daripada ujub, bersih daripada menunjuk-nunjuk kepada orang ramai dan sebagainya, itu merupakan satu perkara yang tidak mudah untuk dicapai. Ini hanya boleh didapati dengan usaha yang gigih, sehingga kita dapat membersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati. Yang kesembilan, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu fadilat berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa berselawat sekali kepada Rasulullah, Allah akan berikannya 10 rahmat. Orang yang berselawat 10 kali kepada Rasulullah, Allah bagi dia 100 rahmat. Orang yang berselawat 100 kali kepada Rasulullah, Allah akan berikan dia 1000 rahmat, wa hakadha. Dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan dalam hadis, ma min musallimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tak ada seorang pun yang memberi salam kepada aku melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan ruh aku kepada mengembalikan ruh aku sehingga aku dapat menjawab salam mereka. La ilaha illallah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi salam, orang mengucapkan salam kepada kamu, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka hendaklah kamu membalas dengan balasan yang lebih baik, ataupun kamu balas dengan seperti mana yang mereka bagi salam. Contohnya apa? Orang cakap Assalamualaikum, kita boleh jawab Waalaikumsalam, ataupun kita tambah Waalaikumsalam warahmatullah. Orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, kita boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullah, ataupun kita jawab lebih sikit Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun tambah sikit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Itu membalas dengan yang lebih baik. Dan bayangkan kalau kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Rasulullah ini sentiasa membalas dengan balasan yang terbaik, dan doa salam itu adalah seakan-akan satu doa. Jadi kalau kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia pasti akan membalas salamnya. Maka bayangkan betapa banyak, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kita mendapat kerahmatan daripada Allah, pengampunan daripada Allah, dan juga kita akan dapat rahmat daripada Allah, dan juga keberkatan daripada Allah, dan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat doa daripada Rasulullah.
Jadi kalau boleh, jangan sampai kita terlepas daripada memberi salam kepada Rasulullah setiap hari. Dan Alhamdulillah dalam solat kita seharian, paling kurang kita akan bagi salam kepada Rasulullah itu berapa kali? Tahiyat akhir je dah berapa kali? Tahiyat akhir dah 5 kali. Lepas tu tahiyat awal, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tambah lagi 4. Jadi ada kurang lebih 9 kali kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang kita. Adapun di luar sembahyang, mengikut kadar kita berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian para ulama menganjurkan agar supaya kita membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu sebanyak 116 kali. Kalau kita nak jadikan sebagai satu amalan, ada para ulama dia menganjurkan agar supaya kita bagi salam kepada Rasulullah Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 116 kali. La ilaha illallah. Tapi kalau kita boleh, kita hadirkan hati kita. Bagi mereka-mereka yang pernah membaca daripada syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba untuk bayangkan yakni apa yang diceritakan tentang rupa parasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bagi salam kepada Rasulullah, bagi salam dalam keadaan mata kita pejam, dan cuba bayangkan daripada rupa parasnya Rasulullah yang disebutkan daripada perawi-perawi hadis, daripada as-sahabah yang menceritakan tentang rupa parasnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Mata hitamnya sangat hitam sallallahu alaihi wasallam, mata putihnya sangat putih, bulu keningnya yakni subhanallah, bulu keningnya Rasulullah itu sangat boleh katakan tebal. Ada yang riwayat mengatakan ini bercantum, ada berkatakan yakni ternampak tidak bercantum, akan tetapi tebal, dan bulu matanya sallallahu alaihi wasallam adalah panjang dan lebat dan melentik sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha hidung baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bagi salam kepada Rasulullah, kita cuba bayangkan daripada rupa parasnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba bagi selawat dan salam kepada baginda dalam keadaan rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam penuh kecintaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan dapat memberi salam secara live di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi kalau boleh jangan tinggal selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana memberi salam ini sunnah, jawabnya wajib. Jadi kita bagi salam kepada Rasulullah, pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membalas, dan balasan daripada Rasulullah itu adalah antara yang terbaik. Bahkan yang terbaik, bukan antara yang terbaik, bahkan jawapan daripada Rasulullah itu adalah yang paling baik. Kemudian yang terakhir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nama Allah itu tidak ada apa-apa yang mampu untuk memudaratkan kita, sama ada di langit ataupun di bumi. Allahu Akbar. Naam. Maka Imam Ghazali menyebutkan di sini, maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali. Sama ada kita nak baca setiap zikir itu 100 kali. Kalau tak mampu, baca 70 kali setiap zikir. Kalau tak mampu, 10 kali. Hatta disebutkan di sini, hatta kalau tak mampu, boleh juga membaca alal aqal 3 kali. Alal aqal 3 kali. Naam. Ini lebih baik. Maksudnya baca 10 kali setiap satu. Ada 10 zikir yang diberikan oleh Imam Ghazali. Baca setiap zikir itu 10 kali lebih baik daripada baca salah satu daripadanya 100 kali sahaja. Bilangan zikirnya 100, tapi kita ambil keberkatan dan kita ambil cahaya dan fadilah daripada setiap zikir itu. Maksudnya ada 10 zikir yang diberikan, maka setiap zikir itu kita ulang 10 kali, maka jumlahnya 100 juga. Itu lebih baik daripada kita hanya memilih salah satu daripada 10 itu dan dibacakan 100 kali. Itu yang disebutkan di dalam syarah La ilaha illallah walil qalbi bi kulli wahidatin naw'an tanabbuh wa taladzus. Kerana setiap daripada zikir ini bagi hati itu akan ada kelazatan yang dirasai dan akan ada yakni seakan-akan memberikan kehidupan kepada hati
yang membaca daripada zikir-zikir yang berbeza ini. Walin nafsi fil intiqal min kalimat ila kalimat istirahah wa am minal malal. Dan hati ataupun jiwa kita ni ada sifat jemu. Jadi apabila kita berpindah, katalah kita hanya baca satu jenis zikir itu, kadang-kadang menjadi jemu. Tapi bila kita pindah 10, 10, 10, 10, setiap 10 tu bertukar daripada bacaannya, maka hati jiwa kita ni rasa kurang jemu. Naam. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi disebutkan juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita tak mampu untuk nak baca 10, hatta kita ulang 7 kali ataupun hatta kita ulang 3 kali pun tak apa. Walhasil kita start yang paling rendah, akan tetapi kita mampu untuk istiqamah dalam melakukan daripada perkara tersebut. Walaupun fadilatnya lebih banyak dibaca, lebih banyak pahala kita dapat, akan tetapi yang paling penting sekali adalah untuk istiqamah, berterusan dalam melakukannya. Kerana apa? Nabi SAW menyebutkan khairul umur au adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu adalah yang berterusan walaupun ianya sedikit. Ya, ini baca, katalah kita punya kemampuan hanya membaca 3 kali daripada setiap zikir itu setiap hari, akan tetapi istiqamah. Setiap hari kita mampu untuk lakukan. Sama ada kita di rumah, ataupun kita di luar, ataupun kita bekerja, ataupun kita tak bekerja, ataupun kita tengah musafir, ataupun tidak musafir, sama ada kita sihat ataupun sakit dan sebagainya. Dalam setiap keadaan kita mampu untuk istiqamah dalam melakukan. Jadi yang penting itu adalah berterusan dalam melakukan, bukan jumlahnya. Akan tetapi kalau kita ada kemampuan untuk melakukan yang lebih, itu lebih afdal. Allahu Akbar. Kemudian disebutkan jangan kita berkata-kata selepas solat subuh sehingga terbitnya matahari, kerana ianya lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Dan disebutkan bahawa keturunan Nabi Ismail ni semuanya merupakan keturunan yang mulia, yang mana paling mulia daripada di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keturunan Nabi Muhammad juga merupakan daripada orang-orang yang mulia, yang mana mereka itu tidak ada daripada golongan hamba. Akan tetapi kalaupun ada di antara, kalaulah nak dikatakan ada hamba daripada kalangan mereka, maka membebaskan mereka itu, memerdekakan mereka itu adalah antara amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan menyibukkan diri di antara lepas subuh sehingga terbit matahari dengan berzikir. Apa-apa zikir yang mana kita dah sebutkan tadi pada pengajian yang lalu, sama ada kita berdoa, sama ada kita berzikir, sama ada kita membaca Al-Quran, ataupun sama ada kita bertafakur, memikirkan tentang keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas solat subuh itu sehingga terbit matahari lebih aku sukai. Naam, tu yang tersebutkan tadi. Naam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai anak Adam, ingatlah aku selepas solat subuh dan selepas solat asar, maka aku akan memberikan kecukupan kepadamu di antara keduanya. Iaitu Allah permudahkan urusan rezeki kita apabila kita berzikir selepas subuh dan selepas solat asar. Naam, dalam hadis disebutkan juga iaitu ianya lepas solat subuh dan selepas solat asar ni merupakan waktu-waktu yang tidak digalakkan untuk tidur, kerana secara khusus selepas solat asar, kerana ia mendatangkan kegilaan. Dan dikatakan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selepas solat subuh ini akan mendatangkan rezeki, membuka pintu rezeki yang zahir buat dia. Adapun orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas solat asar akan memberikan rezeki yang batin kepadanya. Apa itu rezeki zahir? Rezeki zahir itu daripada wang ringgit,
daripada makanan, daripada pakaian, daripada tempat tinggal, daripada kenderaan dan sebagainya. Itu merupakan rezeki-rezeki zahir yang mana bila kita berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah lepas solat subuh sampai terbit matahari, Allah permudahkan, Allah perluaskan daripada rezeki-rezeki yang zahir. Adapun rezeki batin. Rezeki batin itu apa? Ditingkatkan keimanan, dikuatkan keyakinan, diberikan kita taufik untuk bangun malam, diberikan kita taufik untuk membaca daripada Al-Quran, ini diberikan kita taufik untuk menangis atas dosa-dosa yang kita lakukan, diberikan kita taufik untuk berusaha mendidik jiwa ini supaya jiwa ini menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua daripada bahagian rezeki yang batin. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah selepas solat asar akan diperluaskan daripada rezeki batinnya. Naam, wa ruwiya an Anas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat ka ajri hajjatin wa umrah tammatan. Disebutkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, untuk kaum lelaki berjemaah di masjid, untuk kaum wanita sama ada berjemaah di rumah ataupun ini bersendirian, kemudian mereka duduk di atas tikar sembahyang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbit matahari. Kemudian bila terbit matahari waktu isyraq, dia pun solat 2 rakaat. Apa pahala dia dapat? Seperti melakukan haji dan umrah tammatan. Mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita ada kelapangan pada waktu itu, kita cuba lakukan. Kalau dapat setiap hari itu yang terbaik. Tapi kalau kita tak mampu untuk melakukan setiap hari, cuba dalam seminggu tu. Sebagai contoh hari Jumaat, hari yang dianjurkan untuk kita melapangkan masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lepas subuh tu kita boleh baca surah Kahfi, kita baca surah Yasin, kita baca surah Dukhan dan sebagainya, surah-surah yang dianjurkan. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuhkan waktu di antara selepas subuh sehingga terbit matahari itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat dari pahala tersebut. Allahu akbar. Naam, kemudian Imam Ghazali menyebutkan adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Apabila matahari telah terbit sekadar 1 galah, maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu masa di antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar 1 galah. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Engkau kerjakan sembahyang ini 2 rakaat, iaitu 2 rakaat sekali salam, seperti apa yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyakkannya atau mengurangkannya. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini sahaja, sembahyang sunat isyraq dan sunat duha. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Naam. Kemudian selepas Imam Ghazali menyebutkan daripada adab bangun daripada tidur, kemudian adab berwudu, adab iaitu menyiapkan diri untuk pergi sembahyang subuh dan apa yang perlu dilakukan di antara selepas solat subuh itu sehingga terbit matahari, maka disebutkan di sini adab selepas terbit matahari sehingga tergelincir matahari. Naam, apabila terbit matahari, maka hendaklah kita solat 2 rakaat. Imma biniyati salatil isyraq, sama ada solat sunat isyraq mengikut pendapat yang mengatakan solat isyraq itu berbeza dengan solat duha, ataupun kita boleh terus niat duha, kerana pendapat yang lebih kuat adalah solat isyraq dan solat duha itu adalah solat yang sama, iaitu apabila terbit matahari itu dah dianggap sebagai solat duha. Cumanya memang dianjurkan di awal terbit matahari dan juga sewaktu matahari itu sudah berada di tengah langit. Maksudnya 2 waktu kita sembahyang duha.
Ada pendapat mengatakan yang sewaktu terbit matahari itu dikira sebagai isyraq, selepas terbit matahari itu duha. Ada juga pendapat yang lebih kuat mengatakan dua-dua itu sebenarnya adalah solat duha. Disebutkan daripada Sayyidina Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat duha 6 rakaat pada 2 waktu. Apabila terbit matahari, Nabi solat 2 rakaat, dan apabila matahari berada di langit, itu dah naik tinggi, kurang lebih dalam pukul 10 11 macam tu, maka Nabi akan sembahyang lagi 4 rakaat. Ni antara riwayat. Ada banyak riwayat, sehingga yang paling sempurna adalah 12 rakaat, ataupun yang paling banyak 12 rakaat, yang paling sempurna adalah 8 rakaat. Dan apabila matahari itu dah memang betul waktu duha, iaitu waktu kurang lebih dalam pukul 9 10, maka sembahyanglah kamu kembali, sama ada 4 rakaat atau 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Yang mana 8 rakaat itu adalah paling afdal. Di sini Imam Ghazali mengatakan bahawa sembahyang 2 rakaat 2 rakaat, itu memberi salam setelah 2 rakaat, itu yang paling afdal. Adapun kalau kita nak sembahyang 4 rakaat terus, ataupun 6 rakaat terus, ataupun 8 rakaat terus dengan satu salam pun tidak menjadi masalah. Nah, dianjurkan untuk kita membaca surah Asy-Syams, Wasyamsi Wadduhaha keseluruhannya pada rakaat pertama, dan surah Ad-Duha, Wadduha Wal-Laili Idza Saja pada rakaat kedua. Ada juga ulama berpendapat rakaat pertama kita baca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan yang kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Tapi kalau kita solat 8 rakaat, mungkin rakaat pertama dan kedua kita baca Asy-Syams, dan rakaat kedua Wadduha, dan rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam kita boleh baca surah apa-apa yang kita nak. Maka rakaat ke-7 dan ke-8 tu kita akhiri dengan Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Naam. Disebutkan daripada Sayyidatina Ummu Hani bin Abdul Muttalib. Ummu Hani, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat duha 8 rakaat dan memberi salam selepas setiap 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan disebutkan di sini salat itu adalah sebaik-baik perkara. Sebaik-baik perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya. Maka kalau orang mempunyai kekuatan untuk perbanyakkan daripada salat, maka hendaklah dia perbanyakkan. Kalau tak mampu, maka jangan tinggal langsung daripada apa yang dianjurkan. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Duha itu yang paling afdal 8 rakaat. Tapi kalau tak mampu buat 8, jangan ditinggalkan terus duha, paling kurang 2 rakaat. Wahakadha. Disebutkan bahawa Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau sembahyang sunat di waktu duha itu 100 rakaat. Ada riwayat mengatakan 200 rakaat. Nak menunjukkan bahawa kita boleh memperbanyakkan solat pada waktu-waktu yang tidak dimakruhkan untuk solat itu, apa-apa nafil yang kita kehendaki. Sama ada solat di waktu duha itu kita boleh buat solat taubat, di waktu duha itu kita boleh buat solat tasbih, di waktu duha itu kita boleh buat apa-apa solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, selebihnya, maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Pertama, yang terlebih afdal, bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia yang sangat diminati orang sekarang ini, yang mereka menamakannya ilmu manfaat, padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambahkan takutmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menambahkan penglihatanmu terhadap aib dirimu, dan menambahkan makrifatmu dalam engkau beribadah kepada Tuhanmu, dan mengurangkan kegemaranmu terhadap negeri dunia, dan menambahkan kegemaranmu terhadap negeri akhirat, dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambahkan pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan dan penipuannya, sehingga engkau kenal dengan kelicikan penipuan syaitan itu,
ketika ia menggoda ulama usu dan berhasil ia menjadikan mereka sebagai sasaran kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya, kerana mereka telah membeli dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang miskin dan harta orang Islam. Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahasa dan berbincang. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkanlah dengan isi dan kandungannya. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain dan engkau ajak mereka untuk menuntutnya. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat, lalu ia mengamalkan dengannya, kemudian ia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut. Alam malakut iaitu alam yang tidak dilihat oleh mata manusia dan jin, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Naam. Kemudian selepas tergelincirnya matahari, kata Imam Ghazali rahimahullah, waktu-waktu selebihnya selepas kita menunaikan solat duha, kerana adalah untuk diisikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian disebutkan di sini perkara yang pertama adalah untuk menggunakan waktu itu untuk memberi manfaat kepada manusia. Apa-apa jenis manfaat yang boleh kita berikan kepada manusia, maka kita lakukan pada waktu tersebut. Di antara waktu terbit matahari sehingga waktu tergelincir matahari. Maka kalau kita ni orang yang berilmu, maka kita boleh menyibukkan diri kita ni dengan sama ada memberi fatwa, ataupun mengajar, ataupun menulis kitab, ataupun membaca kitab. Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu perkara yang bermanfaat, iaitu dengan membaca kitab. Fa in amkanaka istighraqul awqat fi dhalika wa huwa afdal ma tashtaghil bihi ba'da al-maktubat wal rawatib. Kalau kamu mampu untuk menggunakan keseluruhan waktu tersebut atas perkara-perkara ini, maka itu adalah yang paling afdal, kerana mencari ilmu ataupun menyebarkan ilmu adalah perkara yang paling mulia selepas perkara-perkara fardu dan solat sunat rawatib. Lianna fi dhalika manfa'atul khalqi wa hidayatuhum ila tariqil akhirah, kerana di dalamnya terdapat manfaat dan hidayah kepada manusia untuk menuju ke negeri akhirat. Mungkin sahaja satu ilmu, satu masalah agama yang diamalkan ataupun yang diajarkan, satu ilmu agama yang kita belajar ataupun yang orang alim mengajarkan, itu mendatangkan manfaat kepada orang yang menimba daripada satu ilmu tersebut. Maka sepanjang umurnya dia beramal dengan ilmu tersebut, manfaatnya kita dapat. Macam sedekah jariah ataupun ilmun yuntafa'u bihi, satu ilmu yang dimanfaatkan, sama ada diajarkan ataupun kita belajar satu ilmu. Dan mungkin saja satu ilmu yang kita pelajari itu dapat memperbaiki daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur kita. Subhanallah. Katalah dalam 1 jam ni kita duduk, kita hanya dapat satu manfaat, satu perkara manfaat itu memperbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur kita. Subhanallah. Itu merupakan satu anugerah yang besar. Mendapat kefahaman agama ataupun mempelajari daripada satu bahagian daripada agama itu merupakan satu ghanimah yang besar, satu peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yata'allamha lakana sa'yuhu dha'i'an. Kalau dia tidak mempelajari daripada ilmu tersebut, atau kalau orang alim itu tidak mengajarkan ilmu tersebut, maka orang yang mengamalkan sesuatu amalan tanpa ilmu ataupun tanpa ilmu yang benar, maka amal ibadahnya sepanjang hayat akan menjadi sia-sia, kerana dia beramal tanpa ilmu ataupun tanpa ilmu yang benar. Hadza in kunta aliman. Ini kalau kamu seorang alim, ataupun wa amma in kunta muta'alliman, adapun kalau kamu penuntut ilmu, yang paling afdal adalah untuk kamu menuntut ilmu yang bermanfaat di dalam agama.
Wa kadza law lam takun muta'alliman bi an tata'allaq bi an tahsul li tasir aliman. Naam. Dan kalaupun kamu bukan penuntut ilmu agama, bukan pelajar agama yang belajar di madrasah ataupun di pondok, maka kamu boleh menjadi daripada golongan orang-orang yang menghadiri daripada majlis ilmu. Itu adalah lebih afdal buat kamu daripada menyibukkan diri daripada melakukan zikir-zikir ataupun solat-solat nafil. Hadir majlis ilmu. Dalam hadis disebutkan anna hudura majlisi zikrin afdal min salati alfi raka'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iadati alfi marid. Menghadiri satu majlis zikir, yang mana majlis zikir ini tergolong di dalamnya majlis ilmu. Maka menghadiri satu majlis ilmu ataupun majlis zikir itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Satu kali kita hadir majlis ilmu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Dan kalau tanya kita secara jujur, tak pernah kita terfikir hatta nak salat satu hari 100 rakaat. La ilaha illallah. Apatah lagi nak salat satu hari 300 rakaat, 500 rakaat, 700 rakaat, 1000 rakaat. Tak pernah terfikir, terlintas dalam fikiran kita untuk mungkin nak cuba pun nak lakukan perkara tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kemurahannya telah memberikan kita pahala ganjaran yang besar. Hadirnya kita dalam majlis ilmu ini dengan niat yang betul, dengan hati yang betul, akan diberikan ganjaran tersebut. Ataupun menghadiri 1000 jenazah. Subhanallah. Satu jenazah kalau kita solatkan, kita akan dapat qirat. Qirat tu apa? Qirat itu adalah pahala sebesar gunung Uhud. Bagi mereka-mereka yang pernah menghadiri ataupun pernah pergi ke Madinatul Munawwarah dan berziarah ke gunung Uhud, maka kita dapat mengetahui betapa besarnya gunung Uhud itu. Merupakan gunung yang sangat istimewa, sangat bertuah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penyaksian kepada gunung Uhud itu dengan mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud itu adalah bukit ataupun gunung yang kami cintai dan mencintai kami. La ilaha illallah. Maka berkata para ulama, dikata apa? Alangkah baiknya kalau aku ini merupakan batu-batu kecil yang berada di gunung Uhud itu, sehingga aku dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi kita menghadiri daripada majlis zikir ataupun majlis ilmu itu lebih mulia daripada menghadiri daripada 1000 jenazah. Dan kalau kita hadir jenazah sehingga ke pengebumian, maka kita akan dapat qiratan, 2 qirat, 2 ganjaran, 2 kali besar gunung Uhud ganjaran pahala. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dikata fawatna qararir kathirah, kita telah kerugian berapa banyak qararir. Qirat itu satu pahala besar gunung Uhud. Berapa banyak solat jenazah yang telah kita tertinggal, dan berapa banyak pahala yang telah kita terlepas kerana tidak menghadiri daripada jenazah. Allahu Akbar. Naam. Wa iadati alfi maridin, dan menziarahi daripada 1000 orang sakit. Naam. Dalam hadis disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi lima lam tazurni, wahai hamba-Ku, kenapa engkau tidak menziarahi aku? Maka ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada salah satu daripada nabi, maka dijawab oleh nabi tersebut, ya Allah, bagaimana aku ingin menziarahi kamu? Ya ini, maka Allah menjawab, kalau kamu menziarahi orang yang sakit, kamu akan mendapati aku bersama mereka. Yani Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat bersama orang-orang yang ditimpa musibah ataupun sakit. Jadi menziarahi orang sakit ini adalah satu fadilat yang besar. Akan tetapi menghadiri daripada majlis ilmu itu lebih baik daripada menziarahi 1000 orang sakit. Tak bermakna kita dah hadir majlis ilmu khalas, kita dah tak perlu dah daripada solat jenazah, tak perlu dah daripada solat banyak-banyak, tak perlu dah menziarahi orang sakit lah. Ya ini selebih masa yang kita ada selepas menghadiri daripada majlis ilmu dan majlis zikir, maka kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat.
ziarah orang sakit, doakan kepada mereka, gembirakan hati mereka dan sebagainya. Allahu akbar. Dunal fudul alladhi la yanfa' alladhi akabbun nas alaihi wa sammuhu ilman. Dan bukan menyibukkan diri daripada perkara-perkara yang fudul, yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat, yang mana sebahagian manusia merasakan bahawa mereka menganggap bahawa itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung perbahasan tentang apakah itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan tambahkan dan manfaatkan kita dengan ilmu yang diberikan kita kekuatan dan taufik untuk mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang kita ketahui. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada manusia fi khairin wa lutfin wa afiyah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القتر انثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخل اتقياء علماء نحظى بالخير ونفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.